Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita mula ber-PDPR semula ya setelah seminggu bersudi. Okey, iaitu hari ini kita ada topik baru iaitu bab 9 cuaca angkasa lepas ya. Okey, hari ini objektif cikgu ialah murid kena boleh menerangkan sekurang-kurangnya 3 lakaran tentang struktur dan fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Okey, kemudian boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 kepentingan magnetosfera bumi dengan betul. Okey, kemudian boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 cuaca angkasa lepas dan kesannya terhadap bumi dengan betul. Okey. Jadi sekarang cikgu tunjukkan satu video, okey. Cikgu gunakan credit to Cikgu Taufik Ibrahim. Okey, kita gunakan video dia dan cikgu akan explain ya apa yang diperkatakan ya. Okey, mari kita lihat. Okey, sampai. Mari kita lihat sekarang videonya. Okey. Ini ialah yang baru masuk. Okey, cikgu ucapkan selamat datang ya. Ini ialah topik baru bab 9 cuaca angkasa lepas ya. Okey, cuaca angkasa lepas. Okey. Okey, kita tumpukan pada video yang cikgu beri. Okey. Okey, bab 9 bahagian 1. Okey, cuaca angkasa lepas. Okey, aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Yang kedua ialah cuaca angkasa lepas. Okey, aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Okey, bahagian yang pertama. Okey, hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah menerangkan dengan lakaran tentang struktur dan fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Okey, struktur. Okey. Okey, cikgu highlightkan di situ. Okey, matahari. Okey, matahari merupakan sebuah bintang. Okey, sebuah bintang. Okey. Nampak ya. Okey, berbola gas berkomposisi 71% hidrogen, 27% helium dan 2% unsur lain. Okey, diameter matahari adalah sekitar 1 juta tu kan, 1 juta lebih kilometer. Jisimnya adalah sekitar 300,000 kali lebih berat daripada jisim matahari dan jarak purata matahari dari bumi sangatlah jauh. Okey, tengok dekat simulasi yang ditunjukkan. Okey, di mana pergerakan bumi mengelilingi matahari ya. Okey. Jadi tempoh masa cahaya matahari sampai ke bumi ialah 8 minit. Okey, 8 minit. Okey. Matahari ialah berbola gas yang membara. Okey. Tenaga dihasilkan daripada tindak balas pelakuran nukleus. Okey. Ni simulasi cikgu tunjukkan di mana helium tu dia. Inilah simulasi dia. Helium berlaku sepanjang masa membebaskan tenaga haba dan cahaya. Okey, suhu di teras. Okey, suhu di terasnya ialah 25 juta darjah Celsius. Juta tu ya. Okey, ini ialah matahari. Okey, tunjukkan. Okey, struktur matahari terdiri daripada 4 lapisan utama iaitu korona,
kromosfera dan fotosfera. Okey, satu lagi ialah ada ini ialah teras. Okey, kat sini ialah zon radiasi. Okey, di sini ialah zon perolakan. Ini ialah atmosfera matahari, korona, kromosfera dan fotosfera ya, atmosfera matahari. Okey. Seterusnya, okey kita tengok teras. Teras ialah lapisan paling dalam di pusat matahari. Suhu kira-kira 15 juta darjah Celsius. Tindak balas nukleus iaitu pelakuran berlaku di dalam teras sepanjang masa. Okey, menghasilkan tenaga dan haba yang sangat tinggi. Okey, dekat teras ni. Dan bersamaan 100 bilion bom atom per saat. Bayangkan ya. Okey, ni dia punya simulasi dekat sini. Okey, teruskan. Walaupun tenaga sangat besar dibebaskan, matahari tidak musnah kerana diimbangi oleh tarikan graviti yang sangat tinggi. Ya. Maksudnya macam itulah, dia ada tarikan graviti yang sangat tinggi. Jadi dia tidak akan musnah ya. Okey, so teras sebagai sumber tenaga matahari ya. Okey, kita tengok fotosfera. Fotosfera ni ialah lapisan permukaan matahari yang dapat dilihat oleh teleskop. Kelihatan bercahaya kuning dari bumi ya. Suhunya kira-kira 6,000 darjah Celsius dan ketebalannya ialah 300 kilometer. Terdiri daripada granul yang kelihatan berbutir dan bergelora. Nampak ni? Kan? Gelora berbutir. Okey, macam tu. Bergelora ni disebabkan oleh gas dari teras terbebas ke permukaan. Okey, yang memancarkan cahaya matahari ke bumi dalam bentuk foton. Okey, ni yang kedua, kromosfera. Lapisan di atas fotosfera. Sukar dilihat kerana ketumpatan gas yang rendah. Boleh dilihat semasa kejadian gerhana matahari. Kelihatan satu lingkaran merah sekeliling bulan semasa gerhana matahari. Okey, nampak kat situ. Okey, ni ya macam ada lingkaran ya, macam tu ya. Ini kromosfera namanya. Dia warna merah dihasilkan oleh gas hidrogen pada suhu yang tinggi dan suhunya adalah antara 4,400 darjah hingga 25,000 darjah Celsius. Berketebalan, berketebalan berapa tadi? 2,000 kilometer. Ini ialah kromosfera. Okey. Kemudian ini ialah korona. Lapisan matahari paling luar. Okey, memanjang sehingga berjuta kilometer ke angkasa lepas. Bersuhu kira-kira 1 juta darjah Celsius. Membentuk lingkaran putih kebiruan. Boleh dilihat semasa kejadian gerhana matahari. Okey, ni ialah zon radiasi. Okey, zon radiasi. Ni nampak zon radiasi ni ialah lapisan matahari di antara teras dan zon perolakan. Tenaga daripada teras bergerak menerusi zon radiasi dalam bentuk radiasi elektromagnet atau foton. Okey, kedalaman zon radiasi adalah antara 200,000 hingga 15,000 kilometer. Ni nampak. Ni dalam dia. Okey, tenaga dalam bentuk foton, bentuk elektromagnet lah maksudnya. Nampak tak? Macam tu ya. Okey, selepas itu, kan. Nampak ya. Okey, zon perolakan pula. Okey. Lapisan matahari di antara zon radiasi dan fotosfera terdiri daripada plasma, iaitu gas yang boleh
mengkonduksi elektrik kedalaman 200 km hingga ke fotosfera. Tenaga daripada zon radiasi dalam bentuk foton akan bergerak dalam bentuk pusaran di sini. Nampak? Okey, dia akan bentuk pusaran. Plasma di zon perolakan berolak. Macam ni ya. Nampak? Okey, aliran tenaga yang bergerak secara berpusar membentuk sel-sel perolakan seperti perolakan tenaga haba di dalam air yang sedang mendidih. Macam itulah. Macam inilah keadaannya. Ya, kalau kita didihkan air, kita nampak ada zon perolakan. Macam itulah juga ya. Okey, ni. Ini adalah zon perolakan di zon perolakan dia macam tu ya. Okey, teras tenaga yang dihasilkan tidak berasa nuklear, pelakuran nuklear. Okey, yang kedua ni ialah zon radiasi, tenaga bergerak dalam radiasi elektromagnet iaitu foton. Okey, dia bergerak macam tu. Okey, dia pergi ke zon perolakan yang membawa tenaga keluar. Okey, dan seterusnya zon perolakan dia macam tu ya. Ini ialah gambaran gambaran matahari ya. Okey, seterusnya di mana lagi? Teras, lapisan paling dalam sumber tenaga matahari. Okey. Teraslah yang paling dalam sekali. Diikuti oleh zon radiasi, tenaga haba dipindahkan dalam bentuk radiasi elektromagnet iaitu foton. Dan diikuti oleh zon perolakan, tenaga yang bergerak secara berpusar membentuk sel perolakan. Dan fotosfera ialah lapisan matahari yang memancarkan cahaya. Okey, seterusnya. Diikuti oleh kromosfera, lingkaran merah semasa gerhana matahari. Dan korona ialah lingkaran putih kebiruan semasa semasa apa? Semasa gerhana. Okey. Nanti boleh cuba jawab soalan. Okey. Selesai kita tengok video. Okey, kita pergi ke bahagian yang kedua. Okey. Okey, bahagian kedua ya. Alright. Cikgu present dekat sini. Okey, kita teruskan. Alright, yang tadilah ya, bab 9 cuaca angkasa lepas. Okey. Nampak ya, nampak paparan cikgu di sini. Okey. Okey. Ni lah tadi yang kita tengok tadi, matahari. Matahari merupakan bola gas yang membara. Okey, komposisi matahari, hidrogen 71%, helium 27%, lain-lain unsur berat ialah 2%. Jarak purata matahari dari bumi ni 149 juta ya. Kilometer. Suhu permukaannya sekitar 6,000 darjah Celsius dan suhu teras sekitar 15 juta darjah Celsius. Okey, cahaya matahari mengambil masa kira-kira 8 minit untuk sampai ke bumi. Kira jauh lah. Okey, 8 minit untuk sampai ke bumi ya. Okey, struktur matahari terbahagi kepada dua. Okey. Iaitu
itu ada lapisan dalam dan lapisan atmosfera ya. Okey. Okey, lapisan dalam kita ada 3 iaitu teras, zon radiasi dan zon perolakan. Okey, lapisan atmosfera. Okey, kita boleh bahagikan juga kepada 3 iaitu fotosfera, kromosfera dan sekali korona ya. Okey, ini ialah struktur utama matahari. Okey. Okey, yang cikgu cakapkan tadi 3 lapisan dalam struktur matahari. Okey. Kromosfera yang cikgu cakapkan tadi lah ya, last dekat luar sekali ialah corona, kromosfera. Sini fotosfera. Okey, teras, zon radiasi. Yang kedua ni yang akhirnya zon perolakan. Okey, cikgu sebutkan tadilah ya. Okey, lepas tu fenomena. Okey, kita pergi ke fenomena yang berlaku di permukaan matahari tadi. Okey, granul. Ini kita dah tengok juga tadi, granul. Fotosfera dalam atmosfera matahari terdiri daripada granul yang kelihatan berbutir. Granul merupakan gumpalan gas yang terbentuk di permukaan matahari disebabkan perbezaan suhu yang sangat besar antara lapisan teras dengan lapisan fotosfera. Suhu yang sangat panas sekitar 5,800 darjah Celsius. Diameter purata bagi granul ialah lebih kurang 1,000 km. Okey. Kita juga ada tompok matahari iaitu kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan matahari. Tompok matahari kelihatan gelap kerana suhunya sangat rendah daripada kawasan sekitarnya yang terdiri daripada granul. Okey, wujud selama beberapa minggu. Okey. Kemarau yang berlaku di bumi semasa tompok matahari menjadi aktif. Ya. Aktiviti tompok matahari kelihatan wujud dan lenyap mengikut pusingan 11 tahun yang dikenali sebagai kitaran suria. Okey. Ini dia. Okey, tompok matahari. Ni. Rajah ni menunjukkan kedudukan tompok matahari pada fotosfera sejak tahun 1875. Okey. Seterusnya. Semarak suria. Cantik pula namanya. Juga dikenali sebagai prominent. Okey. Ni awak boleh ingat ni. Okey, prominent namanya semarak suria. Okey, kelihatan seperti gelung merah yang besar dan bercahaya yang terpancut dari permukaan matahari. Terlekat pada lapisan fotosfera dan tersebar ke arah lapisan korona. Berlaku selama beberapa hari atau bulan. Semarak suria yang sangat kuat boleh melemparkan jasad dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan yang tinggi. Okey. Okey, ini ya. Seterusnya, nyalaan suria. Lajur gas bercas yang banyak meletus dari permukaan matahari kerap berlaku berhampiran tompok matahari mencapai tahap pencerahan maksimum dalam beberapa saat dan malam selepas beberapa minit atau beberapa jam. Okey, yang meleburkan zarah bercas ke angkasa lepas dan boleh sampai ke atmosfera. Nyalaan suria ni ya, boleh sampai ya. Okey, tindak balas zarah bercas dengan molekul dalam atmosfera bumi menghasilkan aurora. Aurora ni kita selalu juga dengar kan orang sebut aurora kan. Okey, jadi ini ialah nyalaan suria lah tindak balas di dalam atmosfera bumi ya, dia menghasilkan aurora. Okey, yang seterusnya, lentingan jisim korona. Lentingan. Maksudnya
Ia juga, cikgu simpulkan ya, ia berbentuk awan yang besar, okey, terdiri daripada plasma yang meletus daripada matahari, kerap berlaku bersama dengan nyalaan suria yang besar dan kuat. Lentingan jisim korona menyembur zarah yang bermagnet keluar pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas dan kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Dia juga menghasilkan aurora. Ini juga menghasilkan aurora. Okey, seterusnya angin suria. Okey, angin suria bentuk dia macam ni. Kalau ada soalan ditanya ni, kena ingat dah ni angin suria. Okey, zarah pada plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa, kita dah belajar sebelum ni kan. Okey, meletus dari matahari ke angkasa lepas bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi. Okey, angin suria ni membawa medan magnet antara planet, okey, bersama-sama dengannya. Kelajuan angin suria ialah supersonik. Maksudnya memang sangat-sangat apa orang kata lajulah dan besar dengan nilai antara 250 km sesaat dan hingga 750 km sesaat. Ya, nampak. Tahu perbezaan dia lah. Okey, ni. Ini ialah magnetosfera bumi. Okey, magnet. Okey, kalau kita tengok kata kuncinya di situ, okey, cikgu selalu bagikan kata kunci. Okey, ini cikgu dah masuk dengan apa? Objektif kita yang kedua ni, menyenaraikan sekurang-kurangnya dua kepentingan magnetosfera dengan betul. Okey, dua. Kena tahulah. Dua. Okey. Medan magnet. Kalau awak tengok ada perkataan magnet di situ. Okey, ni cantik pula ya. Ada medan magnet. Bumi mempunyai satu medan magnet berkutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi ini dijana oleh teras bumi yang terdiri daripada besi dan nikel. Okey. So ini ialah magnetosfera bumi. Okey, ini bentuknya. Okey, di mana ia ialah satu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi, di mana medan magnet dalam magnetosfera bumi ialah gabungan ya antara medan magnet bumi dengan medan magnet di ruang angkasa lepas. Maksudnya dia gabungan. Satu gabungan ya di ruang angkasa dengan yang bumi sendiri. Okey, pembentukannya macam mana? Okey, dia terbentuk daripada interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin suria dengan medan magnet bumi. Okey, oleh sebab bilangan dan tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin suria berubah-ubah bentuk, okey, maka bentuk magnetosfera turut berubah-ubah. Ya, dia turut berubah lah. Okey, kepentingannya apa? Kepentingannya ialah melindungi bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari atau jasad lain dalam alam semesta. Itu ialah kepentingan magnetosfera bumi. Kata kunci dekat sini ialah melindungi bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya. Okay, itu kata kuncinya. Okey. So kita nampak dekat sini gambar rajah ni, ini ialah di mana perlindungan daripada medan magnet magnetosfera bumi tadi ya. Dia melindungilah. So kalau ada ni bumi, kecil je kan. Okay, bumi bandingkan dengan matahari ni. So bila ada angin ni, angin yang berwarna kuning ni, angin suria, dia dapat melindungi bumi ni lah. So dia ada magnetosfera, ada garisan magnet ni warna biru. Okey. So bumi dia kecil kat sini ya. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah contoh-contoh soalan yang boleh ditanya ya tentang bab ini ya ataupun subtopik ini. Okey, yang pertama soalannya mungkin dia nak tanya sama ada awak tahu label, melabel 6 markah di situ. So kena tahulah. Pertama zon perolakan.
Yang kedua corona kat sini, ya, kat luar ni. Ketiga kromosfera, okey. Kemudian teras. Teras kat sini. Kemudian lepas teras tu ada kat dalam ni ada zon radiasi dan yang luar sekali ialah yang kat sini ialah fotosfera. Ni sini ialah zon perolakan. So rasa-rasanya lah bolehlah daripada 6 ni awak boleh ingatlah 3 lah sekurang-kurangnya. Rasa-rasanya awak boleh ingat apa? Corona kan? Kat luar sekali tu corona. Okey, lepas tu teras. Teras kat dalam sekali. Awak ingat. Dah 2 dah kat situ. So, lepas tu awak ingat, mungkin awak ingat zon perolakan sebab awak terbayang-bayang tadi cikgu tunjukkan yang eksperimen didihkan air tadi kan. So, awak ingat perolakan di situ, awak pun boleh ingat di sini, kat sini ialah zon perolakan. Ya. Sekurang-kurangnya lah. Ya. Daripada 6, awak ingat 3. Tapi kalau awak boleh ingat ke 6 lagi bagus ya. Okey, seterusnya soalan yang sering juga ditanya ni. Ni tadi dia dah tunjukkan awak ya. Okey, mungkin dia akan tanya nyatakan 3 struktur matahari yang membentuk atmosfera matahari. Apakah strukturnya? Awak kena ingatlah. Kromosfera, korona, fotosfera. Mungkin kata kunci dekat sini ialah atmosfera. Awak ingat atmos. So awak tambahlah kromosfera, korona. Okay, korona awak ingatlah korona kan. Macam korona coronavirus pula kan. COVID kan. Okay, so awak ingat kromosfera, fotosfera dan ya. Itu awak kena pandai mengingatlah. Ada teknik awak ingat ya. Okey. So dekat sini tandakan betul bagi pernyataan yang betul dan salah bagi pernyataan yang salah tentang matahari. So daripada sini rasa-rasanya apa yang awak ingat tentang matahari ni ya. Mungkin adalah yang awak ingat daripada 4 ni. Apakah ciri-ciri matahari yang awak ingat? Awak kata bintang yang paling dekat dengan bumi kan. Bintang ya. Okay, so betul. Okey, bintang yang paling besar di dalam alam semesta salah. Bukanlah matahari ya. Bukanlah matahari yang paling besar. Ada lagi yang paling besar. Okey. Kemudian membekalkan haba dan cahaya kepada bumi. Ya betul. Itulah sumber tenaga haba dan cahaya. Okey. Dan berdiameter lebih kurang 109 kali diameter bumi. Betul. Mungkin daripada sini awak boleh jawab 3 je. Okey, tak ada masalah kan. Mungkin awak A betul, B betul, C betul. Okey. Ini yang awak rasa macam common sense lah kan. Awak boleh jawab. So, awak boleh jawab ni. Dan ini ditambah lagi dengan informasi baru. Rupa-rupanya diameternya lebih kurang 109 kali diameter bumi. Tahu diameter kan? Diameter tu yang dari hujung ke hujung tu ya. Diameter. Ini matematik sikit lah. Okey, jadi seterusnya awak kena padankan. Ini soalan juga yang boleh ditanya. Okey, padankan fenomena-fenomena pada matahari berikut dengan namanya. Jadi sekurang-kurangnya awak kena tahu juga 3 ni. 3 ni awak kena tahu dengan betul lah ya. Tompok hitam pada permukaan matahari. So kata kunci dekat sini ialah tompok hitam. So jawapannya ialah tompok matahari. Ya, kata kunci tompok hitam lah. Okey, letupan gas hidrogen yang besar. Letupan gas kan. Ia ialah nyalaan suria. Okey, nyalaan besar daripada fotosfera. Nyalaan besar, okey, fotosfera, okey, iaitu ialah semarak suria. Okey, jadi sekurang-kurangnya awak tahu 3 fenomena ini ya. Okey, kemudian yang kelima, apakah fenomena yang berlaku di lapisan fotosfera?
Awak kena tahu juga di fotosfera berlakunya granul dan tompok matahari. Okey, apakah lapisan matahari yang dapat dilihat dari bumi? Itu ialah fotosfera. Okey, foto. Cara awak ingat ialah macam ni. Okey, awak boleh nampak cahaya tu, okey, lapisan dia dari bumi je. Okey, foto. Foto kan macam, ya foto, kita ambil foto tu kan. Awak ingatlah, fotosfera. Okey, nampak, kita boleh nampak lah ya. Okey, kemudian namakan fenomena-fenomena yang berikut dan terangkan bagaimana ia terjadi. Okey, 8 markah di situ. Okey, sekurang-kurangnya awak kena tahulah 3. Okey, yang tadi semarak suria. Oh, semarak kan? Semarak sangat. So, kena tahulah gambar dia. Kena beza kena tahukan beza gambar-gambar ni. Kalau dia ada bentuk macam ni, itu ialah semarak suria. Ia kelihatan gelung merah yang besar bercahaya yang terpancut dari permukaan bumi. Okey, ni semarak. Okey, yang ini ialah lentingan jisim korona. Okey, berbentuk awan besar dan daripada plasma yang meletus daripada bumi. Dia macam awan lah. Ialah lentingan jisim korona. Okey, kemudian ada nyalaan suria. Nyalaan suria macam ni, laju gas bercas yang banyak meletus dari permukaan matahari. Dan kemudian tompok matahari, kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan matahari. So, pilih 3. Kalau cikgu lah, mungkin cikgu akan pilih tompok matahari ni. Okey, sebab senang kan, sebab dia ada tompok ni. Kalau disuruh padankan, okey mana satu tompok matahari? Okey, tompok. Tompok ni selalunya kawasan yang gelap. Okey, gelap lah. Kata kunci sini, kawasan gelap. Okey, lepas tu mungkin cikgu pilih ni, lentingan jisim korona. Sebab senang nak ingat kan, korona kan. So, berbentuk awan. Okey, awan dia macam sini sikit, macam awan-awan sikit ya. Okey, kemudian semarak suria. Semarak suria ni dia macam ni. Ada gelung kan dekat sikit ya. Okey, jangan awak tertukar pula ya dengan semarak suria dan suria ni. Ada beza sikit ya. Ni kalau nyalaan suria ni dia macam dia menyala sikit dekat ni. Boleh juga pilihlah antara dua, nyalaan suria ke ataupun semarak suria. Yang mana satu awak senang nak ingat ya. Okey, sekurang-kurangnya 3. So kalau awak boleh ingat 4 tu, alhamdulillah. Ya, lagi bagus. Okey. Dia akan tanya juga. Tuliskan nama fenomena. Fenomena di permukaan matahari bagi pernyataan yang berikut. So kata kunci kat sini, kawasan gelap pada permukaan matahari dan kawasan ini lebih sejuk berbanding dengan kawasan di sekelilingnya. So tompok matahari lah yang tadi ya. Tompok. Kata kunci dekat sini ialah kawasan gelap. Okey, kemudian gumpalan gas yang terbentuk di permukaan fotosfera dan berlaku beberapa minit sahaja. So, kata kunci dekat sini mungkin gumpalan gas. Kan? Okey, itu ialah granul. Okey, mungkin awak nak kata beberapa minit je, boleh juga ya. Okey, so satu awan besar. Awan besar tadi awak terbayang dah awan tadi. Yang daripada gas hidrogen yang meletup dan hanya berlaku beberapa minit. So macam meletup tu kata kunci dia meletup kat sini. So kita akan ingat lentingan jisim korona. Dah terbayang dah tadi gambar tadi. Yang gambar ni tadi kan. Yang gambar ni. Ya. Alright. So macam tu lah awak kena kaitkan soalan ni. Soalan-soalan tu. Okay, supaya kita lebih ingat ingatan jangka panjang. Okey, so dia akan tanya juga, apakah maksud angin suria? Kan. Terbayang juga dah angin tadi kan. Mulalah awak ingat kembali, dia untuk melindungi bumi daripada zarah-zarah kan. Okey. So angin suria ialah aliran radiasi dan zarah-zarah bercas yang bertenaga tinggi yang terbebas daripada nyalaan suria dan lentingan jisim korona. Okey. So dah terbayang dah tadi lukisan tadi ya. So dia kata, apakah nama lapisan yang ditunjukkan dengan garisan-garisan di sekeliling bumi? Itu ialah magnetosfera. Ini soalan berantai ni. Soalan berantai maksudnya
Daripada satu tu, dia akan tanya banyak-banyak soalan di bawah dia ya. Dia berkait-kaitkan. Okey. So namanya ialah magnetosfera bumi. Kata kunci dekat sini yang cikgu boleh bagi ialah dia magnet ni. Ada medan magnet kan? Ni. Medan magnet kan dia macam ni kan bentuk dia kan. Okey. So apakah kepentingannya? Kan cikgu dah cakap tadi, kepentingannya ialah magnetosfera melindungi bumi daripada zarah-zarah bercas bertenaga tinggi yang dibawa oleh angin suria dari matahari. So apakah maksud magnetosfera? Magnetosfera ialah kawasan di sekitar bumi yang dikawal oleh medan magnet bumi. Okey, dan bagaimanakah bumi dapat melindungi daripada angin suria oleh magnetosfera? Bagaimana ditanya? Okey, medan magnet bumi menghasilkan magnetosfera yang terbentuk apabila angin suria melanda bumi dan memesongkannya seperti perisai. Dia macam bentuk perisai. Okay, so bagaimanakah matahari menjana tenaganya? Macam mana? So matahari menjana tenaganya melalui tindak balas pelakuran nukleus yang menukarkan atom hidrogen kepada atom helium. Okey. So ini soalan PT3 2015. Dia bagi bentuk macam ni ya. Kan? Okey, bentuknya ialah okey, bentuknya apa orang kata silang kata kan. Okey. So awak kena tahulah. Dia dah bagi dah hints dekat awak ni. Sedang kata ni bintang, matahari adalah sejenis bintang. Pelakuran nukleus dalam teras matahari menukarkan hidrogen kepada helium. Yang tadi kan yang tengok tak simulasi tadi, ingat? Simulasi yang cikgu tunjukkan di awal tadi kan? Video tadi ya. Okey, itu hidrogen kepada helium. Okey, yang menegak. Okey, tindak balas nuklear. Okey, tindak balas nuklear. Okey. Kemudian tenaga yang dibebaskan oleh matahari adalah dalam bentuk cahaya dan haba. Itu sudah semestinya ya, panas dan dia bercahaya. Okey, lepas tu dia kata lengkapkan. So lengkapkanlah. Ni pun sama. Okey, dia ada bentuk macam tu. So kalau awak faham dan awak ingat, awak boleh agak dah. So sekurang-kurangnya dia dah bagi hints pada awak. Okey, awak dah tahu dah ni apa kan? Ni dah awak agak dah corona, teras kan? Tak baca kat sini pun tak apa. Awak dah tahu dah kat sini. Okey, fotosfera, kromosfera, atmosfera. Okey, macam itulah cara kita nak jawab ya, tips. Okey. So sikit lagi. Okay, sikit lagi kita nak habis dah. Okey, kita menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 cuaca angkasa lepas dan kesannya. 3 cuaca angkasa lepas dan kesan terhadap bumi. Okey, ni last. Okey, untuk hari ni. Okey. So, cuaca angkasa lepas didefinisikan sebagai fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Okey, di permukaan matahari ada 4 di sini. So awak boleh ingat 3 pun okey, cikgu terima. Di permukaan matahari, nyalaan suria, semarak suria atau prominent, sama je. Kalau awak nampak perkataan prominent ni, itu ialah semarak suria. Okey, tompok matahari, lentingan jisim corona. So kalau dekat sini lah, agak-agak kan. Kalau cikgu akan ingat yang pertama mestilah tompok matahari. Sebab tadi kan kawasan gelap kan. Okey. Tompok matahari. Kemudian lentingan jisim corona. Lepas tu apa yang antara dua tu awak boleh pilih. Nyalaan suria ke semarak suria atau prominent. Tu mungkin awak keliru sikit. So awak boleh pilih ya. Jadi cuaca angkasa lepas. Okey, yang berlaku di permukaan matahari ada 4 sini. So boleh pilih ya. Kemudian di angkasa lepas, itu di permukaan matahari. Di angkasa lepas, yang berlaku ialah angina suria. Kan. Rebut-rebut pancaran suria
dan reboot geomagnet. Okey. Reboot sebenarnya tu bukan rebut reboot. Ice tu. Anginan suria tu angin lah, angin suria sebenarnya Okey, ni angin suria bukan angina typo kat situ. So dekat sinilah tompok matahari, lentingan jisim corona, angin suria Okey, ribut. Okey. Kena ingatlah Okey, so kesan. Last kali ni. Kesan cuaca terhadap bumi. Okey, kesan dia ke atas teknologi dan peralatan di bumi. Okey, dia mengganggu siaran televisyen dan panggilan telefon. Sebenarnya. Kita tak tahu kan. Tiba-tiba siaran televisyen dan telefon kita terganggu disebabkan oleh inilah. Di angkasa lepas ni. Okey, kemudian gangguan pada sistem navigasi. Navigasi ni macam Navy di di kapal-kapal macam itulah Kemudian merosakkan kabel-kabel grid, kuasa penjana elektrik. Kemudian peralatan dan sistem elektronik dalam kapal terbang akan mengalami kerosakan kerana terdedah pada radiasi. Okey, jadi inilah kesan-kesannya pada teknologi dan peralatan di bumi. Kemudian kesan ke atas kesihatan manusia. Memang memberi kesan radiasi yang dibebaskan oleh matahari menyebabkan mutasi sel pada manusia. Cuaca angkasa lepas juga menyebabkan berlakunya satu fenomena yang menarik disebut aurora. Cuba disebut tadi aurora. Aurora ni sering berlaku di kawasan kutub utara dan kutub selatan. Aurora ni itu dia. Borealis dapat dilihat di kutub utara, manakala aurora australis dapat dilihat. Ni dapat sebenarnya, jarak sikit. Namanya aurora borealis dan aurora australis. Okey. Itu tak apalah, tak perlu sebenarnya perlu ingat aurora ni je. Okey. So inilah sedikit latihan. Awak kena tahu definisi cuaca angkasa lepas. Cuaca angkasa lepas ni merujuk kepada fenomena yang berlaku di permukaan matahari dan di angkasa lepas. Okey, 4 contoh kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi. Yang pertama, pembentukan aurora. Yang kedua, gangguan telekomunikasi. Yang ketiga, gangguan sistem galvanasi. Yang keempat, kerosakan talian kuasa elektrik. Okey, kemudian apakah hubung kait antara bilangan tompok matahari dengan peningkatan lentingan jisim corona? Okey, apabila bilangan tompok matahari bertambah, lentingan jisim corona akan dipertingkatkan. Dia nak sebagai melindungi lah. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Okey, dah habis, dah tamat. Okey, kita dah selesai. Okey, bab ini. Okey, ada apa-apa soalan tak? Nak tanya. Boleh faham? Boleh faham kan? Okey, jadi sebenarnya navigasi ni lebih kepada kata cikgu tadi ialah pelayaran. Dengan kata lain, pelayaran. Maksudnya pandu arah di laut lah lebih merujuk kepada layar di laut. So dia mengganggu pelayaran kita. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan,
Jadi awak bolehlah masa yang tinggal ni sebenarnya kita sampai pukul 1. Okey, setengah jam cikgu bagi awak kerja. Okey, boleh buat kerja di buku kerja kita Sasbadi di muka surat 127, 128. Okey. Dan hingga 1304 muka surat tu. Boleh ya? Muka surat 127 hingga 130. Okey. Semuanya berkaitan. Berkaitan. Jadi awak boleh send dekat cikgu yang awak dah siap. Okey. Masa yang tinggal setengah jam. So kita akan jumpa lagi hari Rabu ya. Okey, terima kasih pada yang sudi sudi apa tadi join kelas pada hari ini. Okey. Betul. Sekejap. Okey. Jadi kita akan jumpa lagi pada hari Rabu. Bye. Okey, kita jumpa lagi Jumpa lagi pada hari Rabu. Bye. Thank you. Thank you semua. Thank you semua. Okey, boleh. Okey, bye. Ada barang sampai tak? Ada barang? Ada barang sampai tak?